Majlis mengalu-alukan ketibaan yang berbahagia Ustaz Rashidi Benjamin Ar-Rashid, Timbalan Mufti Wilayah Persekutuan, yang dihormati Tuan Haji Aminuddin bin Muhammad Rashid, Pegawai Pendidikan Daerah, yang dihormati Encik Azhar bin Kasim, NYDP PIBG SMA Datuk Haji Mustafa, yang berusaha Puan Zamrud binti Rizwan, Pengetua SMA Datuk Haji Mustafa, pengurusi JKKK dan Ketua Kampung, guru-guru, pelajar-pelajar serta hadirin dan hadirat sekalian. Merah menyala si bunga raya, biarkan ia mekar di sana. Izinkan saya mula bicara agar manfaat diperoleh bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dikasihi Allah sekalian, sabda Rasulullah SAW maksudnya, apabila kamu melalui bertemu dengan taman-taman syurga, iaitu di atas muka bumi ini, maka hendaklah kamu berhenti untuk menikmati hasilnya. Lalu sahabat pun bertanya, apakah dia taman-taman syurga tersebut? Rasulullah berkata, majlis-majlis ilmu. Daripada hadis riwayat At-Tirmizi. Hadirin sekalian, bersyukur kita kehadrat ilahi dengan limpah kurnianya dapat kita berkumpul bersama-sama dalam forum amalan tahnik dari perspektif sunnah dan adat. Untuk pengetahuan hadirin, objektif forum ini diadakan adalah untuk memupuk semangat cintakan Rasul dan memahami konsep ibadah dalam Islam. Selain itu, ia juga bertujuan untuk memberi pendedahan kepada remaja tentang betapa pentingnya sunnah dan pengetahuan dalam kehidupan. Bagi memberkati lagi majlis ini, marilah kita menadah tangan mengaminkan bacaan doa yang akan diketuai oleh Ustaz Kamaruzaman bin Ghani. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi yajzi bil ihsani ihsana wa bis sabri najatan wa ghufrana. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, bersempena majlis forum amalan tahnik dari sudut pandangan sunnah dan adat pada petang ini, kami menadah tangan dan memohon rahmat dan keberkatan serta petunjuk Al-Quran yang sentiasa Engkau pelihara di bawah kebesaran dan keagungan-Mu. Berilah dan tunjukkanlah kami jalan yang lurus dalam semua urusan hidup untuk kebahagiaan dunia dan juga akhirat. Ya Allah, Ya Ghani, Ya Hamid, kami mohon ihsan darimu, kurniakanlah kepada kami nikmat kestabilan, kesejahteraan dan keselamatan. Lindungilah kami dari segala keburukan dan keaiban. Hindarilah kami dari segala rupa bentuk kemungkaran dan kemaksiatan. Pimpinlah kami sekalian ke jalan yang Engkau redai buat selama-lamanya. Ya Allah, Ya Zal Jalali wal Ikram, kurniakanlah kepada kami keteguhan iman, kekuatan untuk melaksanakan segala kefarduan, keazaman untuk menimba ilmu pengetahuan, serta lapangkanlah dada kami untuk menerima bimbingan para guru yang kami kasihi. Semoga dengan yang kami mampu menempani cabaran, berdaya saing serta mengangkat martabat diri, keluarga dan masyarakat. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Majlis merakamkan setinggi-tinggi perhargaan dan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz atas bacaan doa itu tadi. Hadirin sekalian, majlis diteruskan lagi dengan menyerahkan kepada Tuan Haji Muhammad Zubir bin Zakaria sebagai moderator untuk meneruskan majlis. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, sama-sama kita merafakkan rasa kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan kudrah serta iradatnya dapat kita berkumpul bersama-sama di dalam Dewan Khalid Al-Walid Sekolah Menengah Agama Datuk Haji Mustafa Serting Ulu atau Batu Kiki ini.
Saya Haji Muhammad Zubir bin Haji Zakaria selaku moderator program Forum Amalan Tahnik dari perspektif sunnah dan adat. Bersama-sama kita pada hari ini tidak lain dan tidak bukan yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Rashidi bin Jamil Ar-Rashid, bertugas di unit Buhus Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan sebagai penolong mufti, berumur 38 tahun. Dah berkahwin Ustaz? Sudah berkahwin. Berasal dari negeri Terengganu Darul Iman, mendapat pendidikan di Ma'had Qiraat Syubra, Mesir, dan menyandang ijazah sarjana pengkhususan tasawuf di bawah seliaan Profesor Dr. Abdul Latif Saleh Al-Furfur. Assalamualaikum dan selamat datang Ustaz. Alhamdulillah, rasanya ini adalah kali pertama saya datang ke sekolah ilmu agama Dr. Mustafa Ustaz. Sebelum kita menggunakan forum kita pada petang ini, ingin saya bertanya sedikit tentang latar belakang tugas Ustaz di Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan. Yang mana di sana kita yakin dan tahu bahawa ada 3 unit di sana, yakni unit istinbat, unit buhus dan unit falak. Jadi boleh kita kongsikan bersama apakah fungsi unit buhus itu Ustaz? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'. Sahibul Fadilah Ustaz Haji Muhammad Zubir selaku moderator pada petang ini. Begitu juga dengan Tuan Haji Amir ya, Aminuddin, pegawai pendidikan daerah kita. Seterusnya tidak dilupakan guru-guru, anak-anak pelajar yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya saya memukaddimahkan bual bicara kita petang ini dengan meminta maaf yang sangat-sangat daripada tuan-tuan. Ini adalah kerana kami daripada Kuala Lumpur tadi sehinggalah pukul 1.45 ada tetamu daripada Singapura, dan inilah juga salah satu bidang kerja buhus di mana kita selesaikan satu kes murtad, iaitulah suaminya orang Malaysia, isterinya warga negara Singapura tapi berketurunan Arab Yaman. Dan saya cuba menghadap sehingga 1.30, tetapi kerana beliau datang bersama ibu bapa dan juga adik-beradiknya, agak agresif sedikit pertemuan tadi, sehinggalah 1.45 kami bertolak daripada Kuala Lumpur. Tuan-tuan bayangkan dalam 1 jam lebih sikit, 160 ke 180 km. Baik. Sehinggalah saya ingat ada tutup. Ustaz tutup sekejap ya. Ustaz dah tutup sikit. Sehinggalah tuan-tuan sampai di sini dalam waktu ini, insya-Allah kita akan cuba ringkaskan tetapi memberi sedikit informasi kepada tuan-tuan. Baik. Unit buhus ni secara mudahnya ialah dia membuat kajian sesuai dengan namanya al-buhus. Buhus ni bahthun, yakni kita buat kajian. Kajian akidah, kajian aliran-aliran yang masuk ke Malaysia khususnya di wilayah persekutuan. Antaranya kalau tuan-tuan sempat dengar dan juga baca apa yang dilaporkan dalam akhbar baru-baru ini, ajaran millah Ibrahim, ajaran sesat masuk ke Malaysia, bertapak di Putrajaya juga dalam wilayah dan juga di Kuala Lumpur serta Selangor. Itulah antara bidang kajian yang akan kami buat di unit buhus ini. Di samping menjaga keutuhan akidah umat Islam di Malaysia khususnya dan juga umat Islam seluruh pada amnya. Itu secara ringkasnya Ustaz, silakan.
Kita terima kasih Ustaz di atas penerangan itu tadi. Jadi tanpa melengahkan masa, saya ingin mengajukan soalan yang pertama kepada Ustaz untuk hari ini. Jadi soalan saya yang pertama, hadis daripada Abu Bardah diriwayatkan oleh Abu Musa radhiyallahu an. Telah dilahirkan untukku seorang bayi lelaki, lalu membawanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda menamakan Ibrahim, lalu ditahnikkannya dengan sebiji kurma. Hadis tersebut Ustaz riwayat Bukhari dan Muslim. Okey, soalan saya, apakah pengertian tahnik dan apakah ia sunnah ataupun adat orang Arab itu sendiri? Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada saudara moderator, tuan-tuan hadirin hadirat sekalian. Bila sebut tahnik, tahnik ni satu perkataan Arab yang tidak asing sebenarnya dalam bahkan budaya orang Melayu kita. Cuma di tempat kita ni dipanggil belah mulut. Maknanya bila bayi baru lahir, maka keluarganya akan bawa kepada orang-orang tertentu untuk dibelah mulutnya. Jadi kalau bahasa Arabnya kita panggil tahnik, Melayu panggil belah mulut. Fungsinya sebenarnya sama, walaupun cara mungkin di Nusantara kita ini berbeza, sama ada cara dan tujuan dia. Tetapi kalau mengikut kepada dari segi istilahnya, tahnik bahasa Arab ini seperti yang disebut oleh Imam Nawawi rahimahullah alaih, maksudnya ialah hancuran ataupun lumatan kurma diambil oleh seseorang lalu dibawa masuk ke dalam mulut bayi. Kita buat mari satu orang bayi di depan kita, kemudian kita gigit, hancurkan kurma itu, lalu kita gosok ke dalam mulutnya, lebih tepat lagi di kawasan langit-langit, dengan kaedah yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila saudara moderator tadi Ustaz Muhammad Zubir tanya apakah ia sunnah ataupun adab, bila ada dalilnya seperti hadis yang kita bacakan tadi daripada hadis riwayat Bukhari dan Muslim, bahkan dalam hadis lain banyak tuan, seperti hadis Muslim di mana Asma binti Abu Bakar, anak kepada Sayyidina Abu Bakar, ia mengandung. Dia kata aku mengandung. Bahkan dalam peristiwa hijrah, waktu dia hijrah ke Madinah selama 8 hari 8 malam daripada kota suci Makkah, dia dalam keadaan hamil. Lalu bila tiba di Madinah, dia kata aku pun lahirkan bayi, aku namakan Abdullah bin Zubair. Suamiku Zubair, aku namakan anak kami ini Abdullah. Kami bawa kepada Nabi, lalu Nabi beri nama Abdullah, dan kemudian Nabi tahnikkan ia dengan kurma. Hadis tentang tahnik ini banyak, seperti hadis yang dibaca oleh saudara moderator tadi daripada Bukhari Muslim, hadis yang kita bawa contoh kemudiannya daripada Muslim, bahkan hadis daripada Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, bagaimana ia ceritakan aku dapat anak, aku bawa kepada Rasulullah, Rasulullah beri nama padanya, kemudian ia tahnik dengan sebiji tamar, dengan sebiji tamar. Ia menunjukkan faham kepada kita bahawa ia adalah sunnah Nabi, bukan semata-mata adab orang Arab. Maknanya setiap kali bila kita dapat anak, ada kelahiran, sama ada anak atau cucu, cicit, cuik, capai, lambai kita tuan-tuan, kita hantar kepada satu orang yang kita rasa ada kebaikan untuk kita tumpang padanya, maka ia bertepatan dengan sunnah yang Nabi tunjuk. Ada anjuran daripada agama berdasarkan hadis yang telah kita bacakan sebentarnya tadi. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz atas penyerahan itu tadi. Jadi kita terus saja kepada soalan kita yang kedua rasanya Ustaz Okay. Jadi soalan yang kedua, telah menjadi amalan masyarakat kita dewasa ini yang mana kepada ahli keluarga yang berkemampuan untuk mengadakan majlis akikah bagi anak yang baru dilahirkan.
Kuli Maulid Bolehkah tahnik ini dilakukan pada masa yang sama ataupun perlukan diadakan satu majlis yang lain bagi menyempurnakan sunnah ini? Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih kepada saudara moderator. Soalan tadi jelas. Ditanya apakah tahnik ini perlu diadakan pada hari yang khusus. Mana kita tahu bila bayi lahir dianjurkan oleh agama kita sabit dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hari ke-7 kalau kita mampu. Hari ke-7 kalau kita mampu, kita akikahkan anak kita ataupun bayi kita. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mafhumnya Islam menganjurkan bagi seorang yang ada kelahiran baru, dapat bayi, anak, generasi keturunan, maka hari ke-7 pertama diberi nama. Kalau nama dah ada, hari ke-7 diwar-warkan nama. Tu sabit dengan hadis. Keduanya pula diakikahkan dia. Bagi anak lelaki 2 ekor kambing, bagi anak perempuan 1 ekor kambing. Tapi dalam hadis lain pun menyebut terkadang Nabi buat 1 ekor saja kambing bagi anak lelaki, begitu juga anak perempuan. Makna mengikut kemampuan. Akikah dianjurkan 1. Begitu juga dengan tahnik. Lalu soalnya, apakah tahnik perlu dibuat hari ke-7 bersama akikah ataupun perlu dibuat pada hari yang berasingan? Tuan-tuan ingat, kalau kita baca sirah Nabi, antara yang berlaku kepada Nabi sendiri. Nabi pada hari ke-7 ia diberi nama oleh datuknya Abdul Muttalib. Kita baca sirah Nabi, sama ada klasik ataupun moden, disebut bahawa Nabi sendiri pada hari ke-7 ia diberi nama oleh datuknya Abdul Muttalib dengan nama Muhammad, satu nama yang tidak pernah ada pada ketika itu. 1. Pada hari ke-7 juga Nabi keluarganya memberi makan kepada orang-orang ramai. Maklumlah tuan, Abdul Muttalib ni sejarahnya adalah pimpinan besar Mekah. Beliau berketurunan Quraisy, bahkan bapanya Hashim juga pemerintah Mekah. Makna keturunan Nabi ni keturunannya orang yang besar, keturunan penguasa Mekah. Maka pada hari ke-7 kelahiran Nabi, selain daripada diberi nama, ia memberi jamuan kepada orang-orang Mekah kerana mujurnya dapat anak ataupun cucu. Cuma satu benda yang berlaku juga kepada Nabi pada hari ke-7 ialah baginda dikhatankan. Makna Nabi tuan, hari ke-7 dikhatankan. Bahkan ulama sirah kata ia dikhatankan dengan sebab inilah tradisi orang-orang Arab. Pertama tuan, pada asasnya perbuatan memberi makan kerana syukurnya dapat generasi, mewar-warkan nama anak cucu kerana nak iklan bahawa kami dah ada keluarga baru. Begitu juga mengkhatankan bayi ketika umur 7 hari sebagaimana disebut dalam sirah tadi, asasnya adat pada awalnya. Tetapi kita tahu Islam, bila datangnya Islam, mana-mana perbuatan baik yang diamalkan dalam masyarakat sebelum itu dikekalkan oleh agama sehingga menjadi anjuran syarak. Makna bila syarak kekalkan dan dianjurkan pula, ia telah menjadi sunnah kepada agama kerana ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makna sini tuan, sebelum kita nak bahas tentang akikah, dengannya juga tahnik, apakah perlu dilakukan hari sama ataupun hari yang lain, ataupun adakah kedua-duanya asalnya adat kemudian menjadi syarak, bagaimana kita nak laksanakan, kita tambah satu pemahaman kepada tuan-tuan. Selain daripada tahnik, selain daripada beri nama, selain daripada beri makan yang kita panggil akikah itu, hari ke-7 juga dianjurkan berdasarkan apa yang berlaku pada Nabi, dikhatankan bayi. Sebab orang Arab ini tuan, zaman jahiliah lagi,
Memang adat mereka kalau khatamkan bayi umur 7 hari ke bawah, mereka khatamkan bayi. Ini tradisi orang Arab. Kita baca lagi dalam pemahaman orang-orang Yahudi sebelum pada datangnya Islam yang dibawa oleh Nabi, yang pada asasnya di kalangan orang Arab. Orang Yahudi mereka khatamkan bayi umur 11 hari. Jangan lupa tuan, 11 hari khatam bayi bagi Yahudi, 7 hari khatam bayi bagi orang Arab. Sebab tu saya kata tuan, sebenarnya Ustaz Zubi, tempat kita je lambat, tempat kita saja. Arab 7 hari, Yahudi 11 hari sampai sekarang. Tempat kita memang lambat. Umur 30 tahun baru khatam, ataupun 42 baru khatam. Lambat, tempat kita lambat tuan. Tapi Arab 7 hari, Yahudi 11 hari. Kemudian datang Islam, dianjurkan perbuatan seperti itu hingga menjadilah ia dari adat kepada anjuran syarak. Lalu begitu juga akikah. Akikah disebut jelas melalui sirah ini dan juga dalil hadis yang kita baca tadi, hari yang ke-7. Hari yang ke-7 diakikahkan anak itu dengan dicukurkan rambutnya, ditimbang rambutnya berapa berat dengan nilai yang emas. Setengah kata ulama bukan emas sangat, nak khabar dengan nilai yang harta yang paling dikira bernilai bagi masyarakat. Apa dia? Cuma tempat kita makrufnya emas, lalu diukur timbang dengan nilai emas, bersedekahlah kita dengan nilai itu, atau lebih lagi sebagai tanda mujur sangat. Emas pun kami tak mujur seperti ini, dapatnya generasi, dapat anak. Adapun tahnik dianjurkan hatta sebelum masuk mana-mana makanan, sehingga susu ibu sekalipun dalam perut bayi itu hendaklah ditahnik terlebih dahulu. Ini berdasarkan kepada hadis sebagaimana para sahabat alaihi wassalatu wassalam, seperti Ibn Abbas. Ibn Abbas ni gelarangnya, nama dia sebenar Abdullah bin Abbas. Abbas itu tuang bapa saudara Nabi. Abdullah ni sepupu Nabi. Cuma Nabi dapat sepupu, umur Nabi dah besar, sepupunya baru lahir, Abdullah. Nabi mentahnikkan Abdullah hatta sebelum ia menyusu susu ibunya lagi. Makna jelas kita di sini perkara pertama, makanan pertama yang masuk dalam perutnya ialah air liurnya Nabi bercampur dengan lumatan kurma yang Nabi gigit, sehingga Nabi baca doa kepadanya pada peristiwa tahnik itu, yang mana Nabi baca Allahumma faqihu fiddin, ya Allah berilah dia ni faqih sungguh, faham betul tentang agama, wa'allimhu ta'wil, dan ajarlah dia ilmu ta'wil. Kerana ta'wil ni berkaitan ayat mutasyabihat, ayat yang tidak jelas seperti ayat-ayat muhkamat, maka beri dia faham juga dengan ayat-ayat yang tak jelas ini. Sebab itu kesan daripada tahniknya Nabi ini, seperti contohnya berlaku pada Ibn Abbas. Tahukah tuan-tuan, adik-adik pelajar sekalian, apakah kerja Ibn Abbas? Ibn Abbas bukan kerja macam kita. Ibn Abbas bukan kerja dia buat kebun. Ibn Abbas bukan kerjanya berusaha seharian duduk di Madinah jual untuk survive hidup dan keluarga, tidak. Ibn Abbas kerjanya menjawab soalan manusia. Makna tuan, dia jadi ulama, sarjana, scholars, kerjanya tiap hari jawab persoalan manusia. Sebab tu kalau kita baca manaqib atau sejarah Ibn Abbas, dia ni subuh dia akan mengajar, habis kuliah subuh dia balik di rumah, berehat sekitar 10 ke 15 minit, kemudian dia buka pintu rumahnya, telah ramai orang beratur untuk tanya soalan. Orang nak tanya soalan fiqh, maka ada orang-orang anak murid Ibn Abbas duduk di pintu akan menyeru, siapa nak tanya fiqh naik sekarang. Orang-orang nak tanya fiqh naik. Habis soalan fiqh, maka dia seru pula, siapa nak tanya tafsir naik sekarang. Maka naik orang nak tanya tafsir. Habis orang tanya tafsir, siapa nak tanya faraid naik sekarang. Tuan bayangkan,
luasnya ilmu dia, dalamnya kefahaman dia terhadap agama, sehingga kerjanya menjawab persoalan umat. Ini kita kata antara kesan tahnik Nabi, yang mana Nabi jelas menunjukkan bahawa benda pertama masuk dalam perutnya Ibn Abbas ialah ailio Nabi, kurma yang ditahnik oleh Nabi. Maka faham kita berdasarkan hadis ini, berdasarkan sirah yang disebut ini, tahnik ni mendahului akikah. Tahnik ni mendahului kita cukur rambut anak. Makna lahir saja bawa orang-orang alim, bawa orang-orang soleh, orang-orang yang kita harapkan ada kesan bawakan hidupnya pada anak kita yang kecil itu pada hari pertama, bahkan disebut sebelum hatta susu ibunya pun masuk ke dalam perut bayi itu. Sebab tu orang tua-tua kita ustaz, dia bijak. Bila dia nak belah mulut, dia belah dengan cincin emas, supaya bila besar jadi token emas ke. Kan orang-orang kita begitu. Kerana apa? Kerana emas ni benda besar lah dalam masyarakat Melayu. Orang ada kakak emas banyak ni, orang senang lah hidup, tak payah minta ataupun menumpang. Walaupun caranya berbeza, tapi semangat supaya kesan kepada anak itu berjaya dengan bawakan orang yang membelah mulut anak kita waktu kecil, ataupun istilah Arabnya tahnik itu adalah sama. Jadi kesimpulannya, tahnik mendahului akikah. Sedangkan Nabi tunjuk akikah dilaksanakan pada harinya yang ke-7 selepas kelahiran. Itu pun jika mampu. Itu pun jika mampu. Orang tanya saya, ustaz, saya waktu kecil dulu orang susah. Mak ayah saya ustaz kerja menoreh saja, ataupun kerja jual kuih. Macam saya ni tuang, orang tua saya jual kuih. Saya balik sekolah dulu bawa kuih, pusing kapung. Cendol, lopak tikang, dan ambil upah, panjat pokok duku untuk dapat beli buku latihan bahasa Melayu dulu ustaz. Maknanya orang susah. Lalu dia kata kami orang susah ustaz, tak sempat apa ni akikah anak. Lalu sekarang orang tua saya dah tak ada, saya dah ustaz ada gaji sendiri. Boleh tak saya nak akikah diri saya sendiri? Sudah tidak disunatkan lagi. Kerana sunat akikah bagi bayi ataupun anak sehingga sampai umurnya balik. Selagi tak balik, maka dia boleh disunatkan akikah. Bila sudah balik, tidak disunatkan lagi. Bahkan kita ni tuan-tuan dah balik banyak kali dah, sudah tidak sunat lagi. Baik, itu kata Ibn Hajar Al-Haytami, sunat juga kita akikah bayi ataupun anak kita walaupun belum lahir tetapi gugur dalam kandungan. Makna kalau kita mengandung, maaf saya semula ya, bukan kita lah, puan-puan mengandung. Bila mengandung, tiba-tiba takdir Allah, Allah ambil untuk jadi rezeki kita di akhirat, nak jadi penunggu kita di akhirat dalam syurga. Dia ambil awal kandungan kita itu gugur, maka katanya disunatkan juga kita akikah kandungan kita walaupun tak lahir. Sebab apa? Akikah ni sebenarnya nak zahirkan syukur Allah beri rezeki anak. Maka kami syukur sangat Tuhan beri anak, walaupun tak sempat tengok tapi kami ada anak, maka diakikahkan juga, hukumnya sunat. Maka jelas di sini tahnik mendahului sunat bagi akikah yang dilakukan pada hari yang ke-7. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz di atas pencerahan itu tadi. Memang kalau kita tengok pada hari ini, kebanyakan daripada masyarakat tentang akikah ni, ada yang dah umur 20 tahun, 30 tahun pun ada. Dia kata sebab dulu ayah tak akikah, dia kata ayah tak akikah, saya nak akikah diri saya sendiri, dia kata. Jadi pening juga kita nak jawab tu. Jadi alhamdulillah hari ini satu pencerahan kepada kita bahawa akikah itu kita laksanakan sebelum balighnya anak tu tadi. Jadi kita terus kepada soalan kita seterusnya Ustaz. Jadi soalan yang ketiga ni agak menarik sedikit Ustaz. Bolehkah tahnik ini dilakukan oleh bapa kepada bayi tersebut atau orang perempuan seperti ibunya, neneknya
dan sebagainya, termasuklah mak saudara dia ke, manalah tahu kok mak saudara dia tu ustazah kan. Serta apakah hikmah-hikmah yang terkandung di dalam amalan tahnik ini? Dipersilakan pencerahan Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Zubir, saudara-saudari, ibu bapa, muslimin muslimat, anak-anak pelajar sekalian. Ditanya kepada kita tadi tentang siapa orang yang layak tahnik. Adakah saya sendiri Ustaz, saya dapat anak, saya rasa syukur sangat anak sulung saya Ustaz. Betulan saya kahwin lambat, dapat anak pula lambat, mujur sangat saya Ustaz dapat juga zuriat. Saya nak tahnik sendiri, tak nak beri orang lain tahnik. Sebab saya tengok tu imam kampung saya tu Ustaz betul pakai jubah, pakai serban, tapi dia isap rokok dah Ustaz. Baik, bolehkah saya tahnik sendiri? Atau ibunya atau mak saudaranya kebetulan pula ustazah pilihan, bolehkah saya suruh dia tahnik? Jawabnya tuan, tahnik dibolehkan, tidak ditentukan siapa, jantina, bangsa. Tetapi sabit dengan hadis agamanya mesti Islam. Mesti Islam. Jangan tuan mentang kita duduk kuasa negeri Sembilan, maaf sebut, saya mari tadi masuk ke Batu Kikir ni, saya kata tak apa, kita bawa laju sikit daripada Kuala Lumpur, 1.45 pukul 2 suku sampailah kok di Batu Kikir. Tu pun laju tuang, sejam saya bawa 160 ke 180. Cuma masuk saja kawasan habis highway Lekah terpaksa 20 ke 30 pasal lori, kambing, lembu banyak nak boleh sampai ke sini. Okey, nak sampai ke sini tuang tengok kuil ada, tengok. Jadi tuan kata saya ni Ustaz, surah jauh, kuil dekat. Ingat baik tuan-tuan, mesti orang Islam saja. Satu. Keduanya pula, orang yang soleh atau solehah. Tentulah kita kalau nak tahnik anak kita, kita akan pilih orang terbaik. Walaupun kita bukan orang baik sangat, saya ni Ustaz, tapi nak tahnik anak, saya akan cari orang baik. Betul. Maka dicari orang soleh atau solehah. Sebab itu para sahabat alaihimussalatu wassalam, mereka bila dapat anak setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka akan bawa anak ditahnik oleh isteri-isteri Nabi, ummahatul mukminin. Makna isteri-isteri Nabi ni orang paling dekat dengan Nabi tuan. Orang yang tahu Nabi tidur macam mana, bangun tidur macam mana. Sebab tu Abdullah ibn Mas'ud pernah dengan sahabat lain, dia datang ke rumah Nabi. Waktu itu Nabi tak ada di rumah. Lalu dia jumpa dengan Aisyah radhiyallahu anha. Dia kata, wahai ummatul mukminin, kami ni mari sangat ke rumah pasal nak tahu Nabi di rumah macam mana. Adapun di luar tu tak payah ceritalah, pasal kami duduk dengan Nabi. Di medan perang kami tahu Nabi macam mana. Di masjid waktu mengajar kami ada dengan Nabi. Tapi di rumah terlindung dari kami. Kami tak tahu Nabi di rumah macam mana, dengan anak isteri macam mana, Nabi baring bangun tidur, Nabi dalam rumah macam mana, kami tak tahu. Tapi kami nak belajar. Sebab itu tuan, isteri Nabi adalah orang yang paling faqih, paling faham agama, kerana duduk dengan Nabi, tok guru dalam rumah. Aisyah antaranya orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dengan Nabi. Tengok Nabi macam mana, Nabi sebut apa maka dia ingat. Sebab itulah bila Nabi wafat, ketika sahabat berbincang nak tanam dekat mana. Pasal kalau nak tanam ikut kubur mak Nabi di Abwa sepadan Mekah Madinah. Kalau nak tanam kampung kelahiran Nabi di Mekah. Kita tuan sekarang bila mati, ramai orang kata kalau ayah mati, tanamlah ayah di Kok Diang Kedah, sebab ayah ni asal orang Kedah. Padahal dia dah duduk di Batu Kikir dah tuan. Hadis pun sebut kalau mati di situ, tanam di situ. Sebabnya pahala daripada tempat kelahirannya diukur oleh malaikat dengan tempat ia berhijrah dan ditanam di situ. Satu. Keduanya pula, orang kita ni tuan, bila mati dia selalu fikir tanah saya dah cuk di sini. Ataupun setengah orang tergamuk, dia kata kalau mati, tananglah ayah dalam kebun durian kita.
Sebab apa ayah? Kan kubur belah sana. Betul. Sebab waktu hidup orang curi sangat durian kita. Biarlah ayah jaga waktu mati. Kali dia curi malam, ayah bangun dah sekejap. Siapa begitu sekali tuan. Nabi bila mati, sahabat bincang nak tanam kat mana? Antaranya Abu Bakar, bahkan Aisyah. Aisyah ni anak Abu Bakar. Aisyah beritahu ayahnya Abu Bakar. Dia kata, aku ingat Rasulullah sebut begini. Benda-benda begini hanya berlaku dalam rumah tangga Nabi. Orang luar tak tahu. Kata Nabi, kami para Nabi tidak dimakamkan kecuali di tempat kami wafat. Maka sebab itu tuan, kita pergi Madinah sekarang, makam Nabi itu, itulah bilik Nabi dan itulah tempat Nabi wafat. Sebab itu kata ahlu sirah, kalau Nabi wafat di sini, diangkat jasad Nabi ke tepi sikit, lalu digali tempat Nabi berbaring terakhir, lalu ditanam di situ. Maknanya benda-benda begini difaham oleh ahli keluarga Nabi, orang dalam rumah Nabi. Sebab itu sahabat, bila sahaja boleh anak, Nabi dah wafat, kita kena pergi jumpa isteri-isteri Nabi, Ummahatul Mukminin, yang masih hidup lagi, yang faham agama. Sini nak beritahu tuan, pertama, perempuan boleh mentahnikkan bayi. Kedua, orang tak kira lelaki perempuan, asal sifatnya soleh atau solehah, memahami agama secara mendalam, ataupun orang ada akhlaknya yang baik. Dan satu halnya lagi tuan, kalau kebetulan dalam kampung kita orang agama tak ada, tapi kita tengok ada orang akhlak baik, lurus, bercakap betul, bergaduh dengan orang pun tak ada, makna semua orang senang pada dia, pun dipanggil orang ini soleh. Soleh bukan sebab kefahaman agama saja, soleh dengan sebab perbuatannya yang dikira orang tengok baik, tak ada masalah, semua orang senang dengan dia, bergaduh dengan orang pun tak ada, ringan tulang kalau kat majlis kahwin sebagainya. Ni dipanggil soleh. Soleh berkait rapat dengan perbuatan. Jadi faham kita tuan, kalau ibunya atau bapanya atau mak saudaranya, tak kira lelaki perempuan, atau orang dalam kampung kita walaupun bukan ustaz tapi baik akhlaknya, maka diharuskan, bahkan dianjurkan berdasarkan hadis tadi, untuk kita pilih dia mentahnikkan anak kita. Tahnik satu benda. Dalam tahnik itu jangan lupa kita ada doa. Tahnik perbuatan betul. Kita ambil kurma, lalu kita gigit sikit, kata Ibn Hajar Al-Asqalani ketika dia bahaskan tentang cara Nabi buat. Ambil kurma. Kurma ni tuang sama ada basah atau kering. Tahnik satu perkara. Tahnik satu perkara. Dalam tahnik itu ada doa. Makna kombinasi pertama, ikhtiar kita berbentuk perbuatan. Ambil tamar. Tamar ni maksud kurma kering. Kalau kurma basah, Arab panggil rotab. Tuan-tuan dah tahu dah. Kalau tamar, maksudnya kurma hak kering. Kalau kurma hak basah ustaz, kita panggil rotab. Lalu disebutnya kebanyakan Nabi ambil tamar kering. Tamar kering sikit, lalu dimamah gigi, kemudian diambil sikit, dimasukkan ke dalam mulut bayi, digosok-gosok di langitnya. Digosok di langitnya. Kata Ibn Hajar, tujuannya supaya melatih bayi itu makan, minum, mengunyah. Walaupun di sana ada pengarang antaranya Imam Al-Aini menyebut bahawa dia kata sangat peliklah kalau orang kata sebenarnya tahnik untuk melatih orang bayi menggigit. Sebab waktu kecil mana budak boleh makan, umur 6 bulan baru boleh makan. Tapi nak khabarnya tuan, hikmah dia atau caranya Nabi ambil dulu gigi, hancurkan, masukkan ke langit-langit, lalu digosok satu. Ni ikhtiar secara zahirnya. Tetapi sifat ruhiyah, ruhnya ialah kita minta doa dengan Allah. Ya Allah, berilah bayi ini selamat, berilah bayi ini berkat, berilah kefahaman ilmu padanya, jadikanlah dia hamba yang soleh. Mana ada kombinasi, satu ikhtiar kita, kedua adanya rahmat dari Allah turun kepada bayi itu dengan sebab adanya hubungan batin melalui doa kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi tuan,
inilah perbuatannya tahnik yang kita buat kepada anak-anak kita dalam lingkungan umur yang tertentu. Makna kalau dia dah boleh makan dah, ataupun dia makan ni siapa ke kita kata macam-macam dah, tidak dianjurkan lagi tahnik. Waktu itu sudah berbeza, dianjurkan doa oleh orang-orang yang soleh. Takkanlah tuang umur macam saya 38 nak tahnik lagi. Saya mari ke sini tengok, oh pegawai pelajaran daerah ada. Macam mana nak jadi pegawai pelajaran daerah? Apa ni, siapa boleh kawal satu daerah? Boleh ke tuan tahnik saya? Takkanlah begitu tuan. Anjuran umur waktunya belum makan apa-apa lagi. Maknanya jangan siapa macam-macam. Tapi bila dah besar begini boleh. Kita minta orang soleh doakan saya ustaz. Tolong doakan saya imam. Ustaz tolong doakan anak saya. Doa adalah pengganti tahnik bila umurnya telah tidak sesuai lagi untuk ditahnikkan. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz di atas pencerahan itu tadi. Maknanya orang perempuan pun boleh mentahnikkan. Maknanya kalau saya ni ada anak kecil selepas ini, bolehlah saya bagi pada ustazah saya tu untuk mentahnikkan. InsyaAllah. Dia mengajar saya dulu. Alhamdulillah. InsyaAllah boleh Ustaz Rubi. Kalau gitu tak masalah lah. Jadi kita terus saja ke persoalan kita yang keempat untuk petang ini Ustaz ya. Jadi soalan saya, jikalau sunnahnya kita melakukan tahnik, dan jika kita lihat pula orang Yahudi mengamalkan baptis. Orang Yahudi dia baptis, dia baptis anak dia. Walaupun ia berbeza dari segi amalan, tetapi mungkin segelintir masyarakat berfikiran bahawa perkara ini ada persamaan. Sebab kita kalau kita tahnik tadi kita gunakan bujuk kurma. Jadi orang Yahudi ni dia baptis anak dia tu menggunakan holy water. Kadang ada kata samalah dia tu. Macam mana tu Ustaz? Okey, baik. Baik, pertama ditanya tadi tentang apakah ada persamaan. Kalau orang Islam tahnik bayi dengan kurma, tamar, rutab, lalu orang-orang Yahudi dan Nasrani, Nasrani khususnya, adanya unsur pembaptisan, baptize, mana genji air dengan air disebut tadi holy water, ataupun asal kepada baptis ini mengikut kepercayaan orang Kristian, berdasarkan doktrin yang diasaskan oleh orang Yahudi. Itulah Nabi Allah Yahya, dipanggil John. In English dia panggil John. Nabi Allah Yahya adalah yang membaptiskan manusia dalam sungai Jordan sebagai memuliakan dia, memberi berkat dia. Apakah ada unsur yang sama? Pertamanya tuan kita kena faham, Islam dengan selain Islam sudah tentu tidak sama. Manakah mungkin sama benda yang hak dengan yang batil? Ini asasnya. Begitu juga dengan anjuran agama. Bila disuruh tahnik, Nabi tunjuk, dan Nabi ni bila buat berdasarkan wahyu yang Allah Ta'ala wahyukan kepadanya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi ni tidak buat ataupun bercakap dengan menurut nafsunya, melainkan petunjuk wahyu dari Allah, termasuk perkara tahnik yang kita bahas petang ini. Tidak akan sama. Pertama, bahannya adalah kurma. Mengapa tuan kurma? Saya sempat tengok apa yang disebut oleh Ibn Hajar dan juga apa yang disebut oleh Imam Nawawi. Kurma ni adalah asas kepada satu makanan yang disebut berkatnya dalam Quran. Sebab itu Tuhan nak sebut makanan dalam Quran banyak. Madu Tuhan sebut, madu pun Tuhan sebut, sehingga ada surah An-Nahlu, surah lebah, dan disebut tentang madu yang dihasilkan oleh lebah sebagai syifa'ul linnas, penyembuh pada manusia. Kalau kita fikir kan, buat apa ambil kurma, baik ambil madu. Pasal madu disebut jelas penyembuh manusia. Tetapi kerana Nabi mengambilnya tamar, kita pun ikut. Nabi ambil tamar, ya tamar. Walaupun Quran sebut madu, betul. Pertama nak iklan makanan yang disebut dalam Al-Quran. Keduanya pula sifat tamar atau kurma ni tuan, kalau sebut kurma ataupun tamar ataupun rutab, dia tak jauh daripada peristiwa tentang kelahiran Maryam, ataupun orang putih in English panggil Mary, Saint Mary.
Mary ni, Maryam ni waktu dia menyandar di pokok kurma, waktu tu diilhamkan oleh Allah menerusi malaikat supaya dia goncang pangkal pokok kurma. Dia tak kata suruh pergi kat sarang lebah, dah. Suruh goncang pokok kurma. Itu disebut dalam Quran, wa huzzi ilaiki bijiz'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyah. Goncanglah pangkal pohon kurma itu Maryam. Walaupun kamu bukan kuat, tengah mengandung nak melahirkan, lemah pula tubuh badan, tapi bukan dengan sebab goncang tu akan gugur, tapi nak beritahu buat ikhtiar sikit, selebihnya kami buat. Maka digoncang dengan sekadar kemampuan wanita tengah nak melahirkan bayi. Rutaban janiyah, gugurnya rutab. Rutab pokok buah kurma masih basah, kita sebut tadi. Kurma ni tuang, dia mengalami proses dia. Sebelum sampai pada kering, dia jadi muda dulu tu, tengah basah-basah ada air lagi, gugur. Lalu bila gugur, ia makan. Tuan tengok tak, kelahiran, nak lahirkan bayi, nak tahnik bayi selepas lahir, dia berkait rapat dengan kurma, tamar, rutab. Satu, ni Quran sebut. Lalu bila disebut, beza pertama, kita guna apa yang dianjurkan agama. Ada pun orang Kristian dikatakan guna holy water lah. Tuan, ni bidang saya, walaupun tidak mendalam. Saya memang bidangnya comparative religion, muqaranatu adiyan, perbandingan agama. 10 tahun saya dalam dialog dengan Kristian, termasuk pada 2006 tahun 21 Januari 2006 pukul 3 petang hari Jumaat berlangsung dialog tertutup kami di Arcade Mara Terengganu dengan 3 orang paderi. Saya tak bercerita panjang, cuma salah seorang daripada mereka asal dari Perak, Melayu, namanya Marhalim. Jadi ni bidang saya. Tuan tahu tak, holy water ni dibuat macam mana? Dah kalau kata nak kata apakah ada persamaan kita tahnik dengan kurma, mereka tahnik dengan holy water. Pertama saya dah sebut tadi, berdasarkan nas Al-Quran dan hadis, tamar ini disebut dalamnya. Tamar ini berkait rapat dengan apa disebut Quran dan hadis dan anjuran agama. Tetapi holy water ni tuan tahu dah asalnya apa? Dibuat macam mana? Holy water ni tuan, dia buat daripada air mineral biasa. Ni buat contoh. Air mineral biasa. Dia campur sedikit garam halus dalam dia. Garam halus ambil, campur dalam. Okey. Kemudian dia ambil minyak zaitun sikit, campur dalamnya. Garam halus, minyak zaitun, dicampur dalam mineral water. Kemudian dia bacakan ayat-ayat Bible. Nabi akim lahim mikhari akhaihim kamuqawinatati. Lalu bila dia baca, jadilah holy water. Oh tuan, saya tak pernah cerita sedetail ini di tempat lain. Puas hatilah tuan, tunggu lambat sikit pun, pasal cerita benda jarang didengar orang. Holy water, air mineral biasa, dicampur sedikit garam halus di dalamnya, lalu dicampur minyak zaitun juga di dalamnya, dan kemudian dibaca ayat-ayat Bible yang saya sebut tadi. Nabi akim lahim mikhari akhaihim kamuqawina tatwi before we dabbar, dia baca. Lalu kemudian air ini hanya beri kepada orang Kristian sahaja. Saya ulang, holy water hanya untuk Kristian saja. Ustaz, saya baca dalam email. Ustaz, saya baca dalam WhatsApp. Ustaz, sabar tuan. Tuan tak payah sebut WhatsApp ke email, biar saya sambung. Dalam mesej pun ada juga ya. Dalam surat berantai pun tuan baca kan ya. Tuan dengar daripada orang bercakap pun betul kan? Ya. Tuan, Islam suruh inja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Bila mari satu berita dibawa oleh orang fasik. Fasik di sini bukan sebab orang saja, dengan sesuatu betul ke tak betul. Keadaan sekarang ni banyak sangat benda tak betul daripada betul. Fatabayyanu, cek dulu. Kita terima mesej.
Hati-hati dengan air jenama Al-Baramkah, Al-Mansur, macam-macam, jangan minum. Kerana telah dicampur holy water. Siapa minum lidahnya hitam, tak boleh mengucap, murtad dia. Tuan terima tak mesej begitu? Hati-hati di Seremban, 1000 orang paderi Melayu telah pun turun. Tuan terima tak mesej itu? Terima. Oleh kerana tuan nak pahala segera, tuan forward saja. Cek tak apa, forward sajalah. Bahaya dah Seremban sekarang. Marilah kita asah parang, asah pedang. Tuan, kita cek tidak. Rupanya sekarang hari ni baru tahu holy water hanya untuk orang Kristian sahaja. Dan holy water dia tidak ada apa-apa miracle, tidak ada keajaiban sehingga minum murtad. Minum murtad. Kalau betul minum jadi murtad, Amerika Syarikat mudah je nak tawang Iraq, Saudi, kirim holy water je tuan. Tak payah kirim orang berperang, senapang, lastik, ngecung buluh. Tak payah. Kirim holy water minum, murtad. Saya sudah murtad tuan. Jadilah negara Saudi negara Kristian, Iraq negara Kristian, Yaman negara Kristian. Rupanya tidak, sebab maklumat yang kita dapat dan forward itu tidak betul. Lalu holy water kita dah belajar cara buatnya. Maaf saya, cara dibuat, bukan nak buat, cara dibuat. Dan ia hanya untuk orang Kristian. Sebab apa? Sebab dia holy water. Apa maksud holy water? Air suci. Air suci ni tuan hanya untuk penganut ajarannya. Kita air suci kita apa? Zam-zam. Ada kita beri kepada orang bukan Islam? Tak ada. Kita buat balik dari Mekah, kita beri ke orang bukan Islam, pejabat kita? Tidak. Orang Islam sebelah rumah pun kita tak beri. Aku buat balik lengah-lengah, yang bawa anak pula nak minum pun kita tak beri. Usahakan pula bukan Islam. Fahamlah tuan sekarang, holy water hanya untuk orang Kristian. So bila mereka baptis ini fungsi bagi orang-orang mereka seperti disebut dalam The Gospel of Saint Matthew, Mark, Luke and John. Ni 4 gospel terkenal dalam Bible Christian. Matthew, Mark, Luke and John. Dalam Bible Arab dia sebut Injil Mata wa Injil Markus, Injil Luka, Injil Yohana. Dalam Bible yang telah diterjemah dalam bahasa Melayu, yang mana Bible Melayu ni ditukar nama daripada nama Bible kepada Alkitab Berita Baik di Malaysia. Alkitab Berita Baik. Bila sampai 4 gospel kitab ni tadi disebut Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes. Ini dalam Melayu. 4 gospel ni dia cerita tentang Nabi Yahya duduk di tepi sungai Jordan. Lalu bila ada orang-orang yang nak diampunkan dosanya, maka dicelup dalam sungai Jordan kepalanya, direnjih airnya. Fungsi dia bukan tahnik macam kita. Fungsi dia kononnya mengampunkan dosa. Ampun dosa. Paderi pun dah percik air. Itu pun dalam Katolik saja. Protestan tidak begitu. Protestan percaya hendaklah berdoa terus kepada Allah. Adapun Katolik melalui paderi. Sebab itu Protestan dengan Katolik berbeza tuan. Katolik paderinya tak boleh berkahwin. Protestan boleh berkahwin. Sebab tu bila tuan tengok, "Hai, paderi macam mana berkahwin ni?" Ini Protestan. "Hai, kenapa awak tak berkahwin? Pakai jubah pula putih." Mereka pakai jubah, simpan janggut. Kita kata barangkali orang balik umrah, maaf, pasal kita jumpa di KLIA. Tidak, itu paderi ni Katolik. Lain kali tuan saya akan datang sekali lagi untuk qada rasa duka cita saya kerana terlewat sampai hari ini, untuk bentangkan kepada anak-anak di sini bagaimana pengalaman kami 10 tahun dialog dengan orang Kristian di Malaysia dan isu kalimah Allah, bagaimana dialog kami di kamar perbicaraan. Saya ulang, bukan dalam Mahkamah Putrajaya, dalam kamar perbicaraan di Putrajaya. Saya orang yang terlibat secara langsung isu Lina Joy, isu tuntutan kalimah Allah di Putrajaya. Tapi saya akan datang lain kali Ustaz, insya-Allah, untuk qada rasa tak puas hati saya sebab saya terlewat sampai. Ya. Jadi fungsinya di situ ialah mengampunkan dosa. Kita tahnik supaya ada bakat orang-orang soleh dalam anak kita itu. Bahkan ini mukaddimah awal tuan
kita sambung lain kali Ustaz tentang tajuk ini, tajuk ini, sebab ada lagi soalan tuan ni. Maka dia ada 10 lagi Ustaz ya. 10 lagi. Okay, baik, silakan. Terima kasih Ustaz di atas pencerahan itu tadi kan. Jadi kalau kita tengok apa yang telah disampaikan oleh Ustaz itu tadi kan, begitu mendalam sekali. Memang saya rasa teruja juga saya tentang isu-isu kalimah Allah dan isu-isu tentang Kristian itu tadi. Malahan kalau kita tengok memang hari ini itu yang kita katakan sebagai dosa secara sambungan atau dosa WhatsApp hari ini. Share kita share kan. Jadi kita share lah dosa itu sama-sama kan. Jadi soalan saya yang terakhir untuk hari ini Ustaz ya. Mungkin hanya segelintir sahaja masyarakat di Malaysia ini sama ada mereka arif ataupun tidak untuk mengamalkan amalan tahnik ini. Mungkin mereka tak ada maklumat Jadi mohon yang berbahagia Ustaz untuk merumuskan tajuk forum kita pada hari ini, amalan tahnik dari perspektif sunnah dan adat. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada saudara moderator Ustaz Haji Muhammad Zubir. Begitu juga guru-guru, adik-adik pelajar, anak-anak pelajar sekalian. Rumusan tentang tajuk kita bahas ini. Pertamanya tahnik kita dah sebut tadi. Definisinya bila kita hancurkan kurma dengan cara mamah, bukan dengan cara kita mashing, tidak. Ini cara manualnya, secara tradisi yang disebut dan dianjurkan syaraknya, kita mamah dulu, hancurkan, kemudian kita gosok langit-langit bayi yang tertentu umurnya, kemudian didoakan padanya. Ini dipanggil tahnik. Keduanya pula ia anjuran agama, sunat. Ramai ulama mengatakan dia tak wajib tetapi sunat. Sunat dengan sebab Nabi buat contoh. Ada nas agama menganjurkannya. Kita baca hadis riwayat Bukhari Muslim. Ustaz Haji Muhammad Zubir pun dah sebut mukaddimah tadi. Kemudian hadis Muslim sahaja tuan lebih kurang 3 hadis yang menunjukkan bahawa sahabat buat. Abdullah ibn Zubair dibawa oleh ibunya Asma. Kemudian Abu Musa al-Ash'ari pun bawa anaknya jumpa Nabi. Maknanya bila sahabat buat kerana Nabi dah tunjuk contoh, ia menjadi sunat yang dianjurkan agama. Ketiganya pula cara nak tahnik ni tuan ditunjuk Nabi. Setelah Nabi gigit, Nabi letak dalam mulut bayi dengan jarinya telunjuk. Setengah kata jari manis. Boleh belaka? Boleh belaka, jangan 5 jangan. Maknanya telunjuk boleh, jari manis boleh. Digosokkan langit-langitnya itu, kemudian dibaca antaranya alam nasyrah laka sadrak, bukankah kami telah lapangkan dadamu Muhammad. Ataupun kita baca Taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa, surah Taha itu yang riwayatnya Umar dengar kerah hatinya sampai lembut ya. Ataupun dibaca lagi ayat-ayat Rabbishrahli sadri, ya Allah lapangkanlah dadaku. Oleh kerana itu ayat Quran kita tak ubah, kita niat mudah-mudahan kepada anak inilah, kepada anak inilah. Begitulah tuan, makna caranya itu. Kata guru saya, orang soleh, orang alim, orang yang tahu buat tahnik ni tuan, kita tak payah khabar banyak. Kali kita jemput Ustaz, lepas zuhur mari rumah saya ya, nak buat tahnik sikit. Dia dengar tahnik dia tahu dah. Ni mesti gigit kurma, guna jari telunjuk atau jari manis, gosok langit anak-anak, kemudian bacakan doa ataupun ayat Quran tadi, dia faham dah. Tapi kalau kita bawa, siapa di rumah nampak terpinga-pinga, kita pun buat keluar air zam-zam tu tidak disebut antara syarat untuk tahnik, hanya tamar. Cuma ditambah selepas itu tuan, capur madu. Madu pun tidak disebut dalam tahnik. Bahkan Nabi tidak mentahnik dengan madu, tapi kita tambah boleh. Kerana yang dikendaki khasiat budak tu betul. Kalau mari dia tengok kurma ada, madu ada, zam-zam ada, nampak dia hanyut tak tahu. Kita kata Ustaz silalah. Dia pun ambil kurma, gigi, telang keluar biji. Kita kata ni bukan dah ni. Sebab apa? Orang tahnik tengok kurma, dia sudah tahu ni nak tahnik budak. Ini dia panggil Ustaz betul. Tapi kalau telang kurma keluar biji, telangnya buat keluar biji saja, ini dia panggil Ustaz mi segera. Cepat dia masuk, sedap dia makan. Jangan tuan. Maknanya orang yang kita nak pilih, kita dah pilih orang yang soleh. Orang yang kita harap
bakat sifatnya itu ada pada anak kita, antaranya para ilmuwan, ulama, orang soleh, orang yang akhlak baik dan sebagainya. Baik, itulah dibuat contoh. Nabi ni terkumpul semua baik pada dia, semua kebaikan pada Nabi. Maka sahabat ambil je naknya Nabi, utusan Allah, orang yang kenal akhirat, akhlaknya baik. Tapi bila Nabi wafat, isteri Nabi lebih orang nampak apa, walaupun bukan Nabi, tapi kerana pilihan orang soleh, pilihan Nabi, belajar dengan Nabi. Aisyah ni orang faqih sangat, faham sangat agama kerana belajar dengan Nabi. Maka kita boleh faham ciri kedua, orang-orang ilmunya ada. Dan kalau kita tengok selepas itu generasi sahabat dan bahkan tabi'in, mereka kadang tahnik bukan saja dengan orang soleh, pejuang di jalan Allah, orang berperang, orang mujahadah, orang yang dermawan. Jadi boleh jadi agaknya kita tak kata tok nenek kita salah buat tuan, kerana pernah dibuat oleh para tabi'in, orang-orang kaya yang pemurah mentahnik anak-anak kecil. Sebab tu orang sekarang ambil mah, ambil beliang, ambil mah zuliang, nak belah mulut anak. Sebab apa? Sebab orang-orang dulu pun pernah ditahnik oleh orang-orang kaya yang dermawan. Sebab tu orang tua kita ni tuan, betul dah dia buat, betul dah. Mana dia ambil orang berguna yang dipandang tinggi dalam masyarakat. Jadi kesimpulannya tuan, definisi kita sudah tahu, hadis dalil tentangnya kita pun dah baca, hukumnya sunat kita telah sebut, tata cara nak buat kita dah beritahu, siapa orang yang perlu dipilih pun ya kita dah bahas. Tahap umur anak tu hatta kita dah sebut, jangan sampai makan macam-macam dah kita pun sebut. Kalau dah terlepas tahnik dulu, kita beri alternatif kedua yang diajar oleh agama, doa sahaja kalau umurnya sudah besar pun kita telah nyatakan. Jadi kesimpulan yang saya nak buat ialah tuan-tuan, bila kita nak tahnik anak kita tuan, tahnik satu usaha, tetapi doa ibu bapa di samping didikan pada anak-anak itu yang lebih besar. Jangan kata saya, anak saya ni ustaz, 6 orang tahnik ulama waktu kecil dulu. Sebab tu sekarang ni pakai seluar pendek bila besar. Janganlah tuan ya. Makna tahnik usaha, tetapi yang selebihnya ibu bapa berdoa dan ikhtiar dia didik anaknya. Tapi malang hari ni tuan, maaf sebut, kita nak suruh anak kita senyap mudah, beri handphone, beri PC, beri iPad, dia pun diam. Kita pun boleh main WhatsApp dengan kawan-kawan kita. Kita sedang mengajar anak kita seperti yang kita buat. Kita sedang tunjuk ke anak kita, jangan cakap banyak, mu berkawan dengan telefon. Walaupun ni mak mu, jangan tengok telefon lebih banyak pada kita sedang ajar anak kita tuan. InsyaAllah belum terlambat tuan-tuan ya. InsyaAllah tahnik kita dah buat, selebihnya kita ikhtiarlah, ajar anak semayanglah, ajarlah Quran, bacalah buku, ajar dia. Sebab tu orang-orang tua dulu selalu pesan. Saya sempat dengan moyang saya, dia didik saya sampai umur 29 tahun sebelum meninggal. Saya mandi masih bertemang di tepi pintu. Orang tua dulu kan begitu, sayang anak cucu cicit. Saya mandi umur 29 tuan, dia temang lagi tepi pintu. Makan bersuak lagi umur 29, tidur masih bertemang lagi waktu itu. Bayangkan tuan, dia selalu pesan saya, mung kena belajar ngaji Quran. Aku ni tak pandai dah. Orang dulu kan tak pandai mengaji, tak apa, jangan anak cucu aku jadi tak pandai juga. Barangkali roh ini, semangat ditunjuk orang tua ini tuan, kita mesti lakukan, laksanakan. Manakala tahnik tu hanya mukaddimah saja, orang lain tolong, selebihnya kitalah usahakan. Saya kira sekadar itu ustaz. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang berbahagia Ustaz Rashidi di atas penjelasan tentang tahnik itu tadi. Alhamdulillah, rasanya begitu padat sekali maklumat yang kita dapat pada hari ini, insya-Allah. Jadi sebelum kita pergi ke program tahnik selepas ini, mungkin ada soalan daripada penonton-penonton yang ada di dalam dewan kita kini. Silakan.
Kayaknya ada satu soalan Ustaz sampai. Okey. Okey. Adakah makanan yang kita makan akan menjadi darah daging? Adakah ia akan mempengaruhi perwatakan anak tersebut? Ini soalan daripada seorang pendengar kita lah. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih. Kalau dari sudut kajian saintifiknya, tuan kena tanya orang yang lebih arif dalam bidangnya. Saya cuma menyebut tentang beberapa saranan agama berdasarkan nas-nas agama, sama ada Al-Quran dan hadis. Dalam Al-Quran menyebut secara jelas, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Iaitulah makanlah benda yang baik. Pertama, perkara Tuhan sebut dalam ayat ini benda tu baik, ingredients dia, sumber dia dan sebagainya. Kedua disebut razaqnakum, yang Tuhan rezeki kepada kamu. Makna bila Tuhan rezeki kepada kamu, kamu tak ambil bahagian orang, kamu tak tipu milik orang, kamu tak ambil sumber yang sampai kepada kamu dengan jalan yang haram. Jadi sini ada kombinasi dua. Pertama sifat zahir, kedua sifat batin. Satu jasmani, kedua rohaninya. Pertama makanan itu secara fizikalnya, materialnya baik. Kedua secara rohaninya jelas halal. Jadi mengapa anjuran Quran begitu? Kita tengok ulama tafsir sebut. Pertamanya, kerana makanan ini adalah makanan yang akan menentukan pembesaran kamu, membekalkan tenaga pada kamu untuk kamu melakukan aktiviti harian. Orang yang makan benda baik dari segi material dan rohaninya, maka sudah tentu tubuhnya dan juga kebaikan rohaninya akan terarah kepada hidayah Allah. Sebab itu kita baca dalam disiplin ilmu tasawuf, antara yang dilarang untuk orang yang nak dekat dengan Tuhan ialah makan yang banyak. Tuan, kalau makan yang banyak walaupun halal pun ditegah, maknanya jangan banyak sangat. Saya boleh makan, ni beras saya, ini ikan saya, ni makanan saya, ikut saya nak makan. Betul, pun dilarang, apatah lagi kalau haram. Jadi soalnya sekarang tuan, kalau kita bicara soal tahnik, nak kait dengan sumber makanan untuk menjadikan seorang itu beriman, orang yang soleh, akhlak yang baik, mudah terima ilmu, dengar kata, mudah istighfar, dan kalau tergelincir dosa balik kepada Tuhan, berkait rapat berdasarkan ayat Quran tadi. Pertama makan benda baik, baiknya dari segi rohani sudah tentu, begitu juga dengan jasmani. Maka tuan, kalau kita nak sebut kebanyakan orang di dalam neraka bukan saja selepas tolak dahaka ke Tuhan, setelah tolak dedah aurat, setelah tolak mereka tidak melaksanakan kewajipan Tuhan perintah. Disebut juga antaranya orang yang makan benda yang haram. Haram tadi pertama kita dah bahas materialnya dan juga cara dia dapatkannya. Itu kita baca semua hadis ini, nerakalah lebih aula. Kita baca hadis ini baginya. Maknanya tuan, bila ditegah, di sana adanya tata cara untuk kita ikut bagaimana kita nak mendapat rezeki yang baik daripada Allah, dan juga nak makan daripada rezekinya yang halal dan baik. Saya jawab ringkas gitulah Ustaz ya. Baik, silakan. Baiklah, terima kasih yang berbahagia Ustaz di atas jawapan itu tadi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dengan soalan refleksi itu tadi, setakat ini sahaja forum kita. Saya sebagai moderator pada program forum ini merakamkan ucapan jutaan terima kasih yang tidak terhingganya kepada ahli panel kita, yakni yang berbahagia Ustaz Fadil Ustaz Rashidi bin Jamil Al-Rashid daripada Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan, kerana sudi datang pada hari ini. Ucapan tahniah kepada Puan Pengutua Sekolah Menengah Agama Dato' Haji Mustafa, Ustazah Zamrul Ridwan. Begitu juga dengan koordinator kita pada petang ini yang menjalankan program, Ustazah Zaidah Mat Tahir. Ucapan terima kasih juga kepada pegawai pendidikan daerah Jelebu Jempol serta BTP kerana membuat rakaman program forum kita pada petang ini Ustaz. Begitu juga tahniah dan terima kasih juga yang tak terhingga kepada yang dipertua PIBG Sekolah Menengah Agama Datuk Mustafa, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi
Setakat ini program kita pada petang ini. InsyaAllah pada masa yang akan datang ada kesempatan kita akan bersama-sama lagi. Kita sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, saya mengambil sedikit kesempatan untuk mewar-warkan buku yang kami bawa daripada Yadim. Kami cuba bantu Yayasan Dakwah Islam Malaysia sedang melebarkan kitab sirahnya. Kitab sirah ini adalah sirah Nabawiyah yang diterjemahkan daripada karya Arab Ar-Rahiqul Makhtum. Ar-Rahiqul Makhtum ditulis pada tahun 1979, baru lagi 1979, dan dianggap kitab sirah paling lengkap di dunia masa kini. Diterjemah lebih dalam 100 bahasa, disebar ke seluruh dunia lebih 20 juta naskah. Pengarangnya berketurunan Ansar, Al-Allamah Safiyur Rahman Al-Mubarakafuri, telah pun mati di tanah haram Madinatul Munawwarah pada tahun 2005 yang lalu. Karyanya ini dipilih sebagai pemenang sayembara penulisan kitab sirah sedunia yang dianjurkan oleh Majma' Rabitah Alami Islami pada tahun 79. Dianggap kitab sirah paling lengkap di dunia pada zaman kini. Sebab itu bila tiba Muharram ni, walaupun hijrah tak berlaku dalam bulan ini, saya bawa buku-buku daripada Yadim untuk sebarkan kitab sirah terbaik di dunia. Tuan boleh dapatkan dengan harga Yadim. Kami tak tolong bawa saja, kami bawa di mana-mana saja, kerana Yadim sebelah pejabat mufti saja. Di tuan boleh dapatkan. Ada murid saya di situ, Ustaz Ahmad Zaid akan tolong edarkan. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan boleh hubungi saya direct secara langsung di talian 010, saya ulang, 010 900 9117, 010 900 9117. Saya Rashidi Jamil. Terima kasih pada pihak sekolah. Maaf banyak kekurangan saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Tuan Haji Muhammad Zubir bin Zakaria selaku moderator dan ahli panel Al-Fadil Ustaz Rashidi Jamil Ar-Rashid atas forum yang bertajuk Amalan Tahnik dari Perspektif Sunnah dan Adat yang disampaikan sebentar tadi. Tanpa melengahkan masa lagi, majlis diteruskan dengan acara tahnik. Dengan itu, majlis menjemput Tuan Haji Aminuddin bin Muhammad Rashid, Encik Azhar bin Kasim, Puan Zamrud binti Rizwan, Encik Muhammad Zaki bin Zainuddin dan Encik Tuan Haji Abdul Hamid bin Harun untuk naik ke pentas. Seterusnya, majlis mempersilakan ibu bapa kepada bayi yang bernama Muhammad Naim Najmuddin bin Rosli, Nur Syashabila binti Ramli, Fatimatul Zahra binti Muhammad Azmi, Akil Amsyah bin Muhammad Nazri, dan bapa kepada bayi iaitu Encik Fazil bin Muhammad Noh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu
Allah